Alright, selamat pagi semua. Good morning. Nama saya Jay dan bersama Nama saya saya April. Yes. So April is our designer di Mereka dan saya bekerja dengan education dan sales department di tempat kami. So yang dah tengok video bagus, yang belum saya tahu mungkin masih belum ada time lagi nak jumpa nak menonton video tu. Tapi no worries, kita akan buat satu recap for you all. And selepas dah buat recap, we will need you memang kena fill up ialah yang assignment tu. Apa produk? So dari bila saya tengah bercakap pasal branding ni, you can also start thinking apa perkhidmatan, apa produk yang you nak keluarkan dan juga bagi nama kedai yang you nak buat bisnes ni. Mungkin bisnes yang saya tadi cakap, mungkin kasut teknologi hebat dengan IoT, internet, boleh connect GPS and all that. Tapi itu produk, tapi nama produk mungkin UFO shoes ke, or up to you apa nama produk tu. Dan juga tengah tengok demografik. Kalau mungkin kasut ni untuk kanak-kanak saja, sebab mungkin ibu bapa mereka takut yang kanak-kanak ni mungkin dia terlari ke mana ke. So dengan GPS ni mungkin lebih senang dia nak track, boleh dikatakan. So you can think of different ideas kalau nak buat service, no problem also. Then selepas dah fill up assignment tu, then we can also continue with lesson number 2. So don't worry, just keep thinking apa idea yang nak fikir untuk buat assignment. Sebab produk yang you akan keluarkan ni, kita akan buat logo, will start a company for it. Tapi untuk back end sajalah, bukan nak start betul-betul. Okay? Alright. So continuing on, share the screen dulu. Okay, kita nak share screen so you can also see apa slides yang untuk minggu pertama yang kita buat lesson 1. Nampak ke semua? Nampak cikgu. Okey. Bagus. Okay, so branding. Okay, so this is what we want to talk about. Apa maksud penjenamaan atau branding? Alright. So untuk maklumat semua, branding tu bukan saja setakat logo saja. Okay, branding has a lot of aspects yang kita kena tahu. Dan kita boleh tengok dekat sebelah sini ada image yang dia orang tunjuk, bukan saja logo, dia bukit nama quality, your culture, tempat kerja semua. So your branding affects orang daripada apa yang mereka nampak. So macam kalau kita tengok Google punya tempat kerja, kita tahu memang seronok, a lot of games, a lot of spaces untuk orang bekerja. So you boleh nampak image yang diorang ada daripada tahap branding. Okay, so that's what branding is all about. Okay, so bila kita nak keluarkan suatu produk atau service, we kena tengok apa yang orang suka. Bukan sebab I suka ni, kena tengok what everybody else knows about your brand atau feels about this. Kena tengok banyak perkara yang kita akan explain. Right? This one is just showing how much you can increase sales kalau kita buat branding dengan betul, dengan consistency. So the main important thing yang kita nak cakap ialah pasal jenis branding. Okay, so there's 4 types of branding. Okay, penjenamaan korporat, peribadi, geografi dan produk. Okay, so just to go through quickly, corporate is companies. Okay, company macam Apple, ada produk dia kan. So produk Apple apa? iPhone. All this kind of products is under the corporate. Corporate juga boleh dikatakan macam shopping mall semua pun corporate juga. Dia orang buat bisnes macam tu. Even hospital, private semua pun boleh cakap penjenamaan corporate. Dan dia punya message branding dia pun lain daripada produk. Sebab you nak semua orang tahu pasal what is your corporation holding. Mungkin banyak-banyak services yang you buat. So bagus juga, tapi your revenue mungkin daripada tempat-tempat lain. So that's corporate. Peribadi is more personal, so more people oriented. So macam ni Michael Jordan, dia punya kasut memang terkenal. And Nike Michael Air Jordan is very famous juga.
Dan juga banyak orang selebriti sekarang, YouTube selebriti pun pakai penjeneraman peribadi. Okay, geografi tertakluk pada tempat, so mungkin tourism paling banyak menggunakan ni. Kita boleh juga katakan untuk orang pergi vacation atau nak pergi macam roller coaster rides dekat theme park semua pun penjemahan geografi. It's very specific pada tempat tu. Okay, dan lastly is product. Okay, product is paling banyak kita nampak apa-apa produk yang you tengah pakai, dari pen ke, daripada switch electronics yang you pakai pun ialah produk. Okay, now we just gonna run through. Okay, so you can see some examples of corporate. Dia punya type macam mana dia orang guna, ada yang gunakan icon, ada yang gunakan image, dan juga ada nama atau tagline. Okay, tagline ni senang mereka kenal apa yang you are doing. So daripada nama tempat kita, mereka, you boleh nampak do, make, learn. Okay, memang ada maksud macam dia orang makers, ada buat sesuatu, boleh belajar juga. So, tengok logo dia pun ada membaris semua. So you boleh rasa macam, oh okay, this is what they are doing, apa servis yang dia orang buat. Dan selalunya ada name card, ada juga yang laman web, ada juga produk-produk sendiri. Okay, yang ni semua kita dah explain dalam video. Penjelaman produk, this is the second one. So this one is very based on the product itself. Kalau you nampak produk tu, you akan tahu produk tu. Kadang-kadang kita akan tahu company yang belakang yang buat kerja-kerja mereka. Macam satu example, Mondelez ialah supplier untuk Cadbury, Toblerone, all your sweets dengan snacks datang dari Mondelez. Tapi tak ramai orang tahu what is Mondelez. Tapi kenal produk mereka. So there's a differentiation, right? This is good and bad branding. This is a personal branding. Celebrity YouTube also, a YouTube star macam tu. This one is geography, an example. So you boleh nampak macam mana poster mereka pun lain sikit, atau style mereka buat lebih kepada, ni nampak lebih kepada the person itself, ni nampak lebih kepada tempat tu. So you boleh nampak mungkin ada penyu, ada like orang hutan semua. So you know, like more like buat outdoor kind of experience. Okay. Last one is geography, yes. And then why, kenapa kita buat branding? Very important. Sebab kita nak, I nak April to explain for you this part. Kenapa tu penting sangat? Sebab kalau kita ada branding ni, dia boleh menyokong iklan. Maksud kita punya content semua dari branding kita untuk bagi tahu apa yang kita jual, apa servis yang baik dan sebagainya. Dan dia juga meningkatkan pengenalan. So semua orang akan kenal dekat brand you, so dia akan beli dari brand you loh. Dan selainnya ada juga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan you dan membawa pelanggan yang baru kepada company you lah. Macam kita nak cakap penyokong iklan dengan meningkat pengenalan. Kalau you tengok nama macam brand Coca-Cola, kalau nampak merah putih tu dah tahu dah. You know, the size Coca-Cola punya branding. Kalau nampak ada biru sikit dengan putih dengan merah, Pepsi. You know, boleh kita nampak saja warna pun kita dah boleh identify. Okay, so this one yang explanation yang ni you boleh tengok dari video. Alright, we are just gonna skip through. So one part yang kita akan cakap, mungkin ada yang belum kenal perkataan ni, is demografi. So demografi, kita tengok produk ni target siapa. Macam you tengok diapers yang slide ni, kalau dia nak advertise pada bayi ni, memang bayi ni takkan tahu. So dia advertise mungkin kepada the males only, bukan female, tapi untuk male saja dia nak, untuk bapa saja, untuk mereka nak mungkin senang untuk ibu bapa untuk gunakan diaper ni. So mungkin ada style lain ke, you can choose siapa demographic you tengah target audience ni. So selalu yang kita guna ialah age, gender, income, education. Yang paling banyak kita pakai lah. So education level ni mungkin sometimes you can say diploma student pun boleh pakai. Sebab ada yang teknologi dia kena, you must be maybe ada you know some level of education. Alright. So these are some of the things you can see. Income pun bagus sebab mungkin barang you mungkin mahal. So
income level mereka pun mungkin mesti dalam lingkungan 5,000 ke 10,000 ke, you can fikir macam itulah. So don't worry what demographics yang you nak pilih, we will choose yang tu based on apa yang you nak product you, okay, for your exercise. So the next important one is the SWOT analysis. So analysis ni bagus untuk kita tahu apa produk kita berkupaian, you know, what's the chance of it, apa kelemahan mereka pun. So SWOT analysis ni boleh dikatakan strength, weakness, opportunity and threats. Okay, so dari segi produk ni apa kekuatannya, mungkin teknologi dia paling bagus tapi weakness dia mungkin mahal atau mungkin ada kompetitor lain jual lebih murah. So you boleh tengok apa strength, weakness, opportunity dan threats. So adik-adik boleh baca yang ni. Ni dalam assignment kita kena buat, tapi kita akan buat for the next class. So we will remind you apa yang kita kena buat untuk next class. Tapi untuk kelas ni kita akan do other things. Kita ada lain kerja nak buat. Alright. So you can also see here there's an example untuk Apple. What is the strengths mereka semua. Boleh tengok dari sini. Dan sini kita ada sedikit nota tambahan for you all yang ingin belajar pasal design. So you can actually look through these courses yang ada dan juga sedikit video tentang design industry. Okay. This was the activity yang kita perlu buat dan kita akan cuba buat sedikit saja untuk hari ini. Okay. Next up, quiz juga. We will expect you only to do it for the next one. So kalau you tengok video yang kita dah record, you boleh continue dari sana. Alright. These are also additional information. Yang ni untuk download template SWOT analysis dan juga lebih bacaan tambahan untuk anda semua. Okay. So that is the first lesson. Okay, masuk balik video. So adik-adik, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya sekarang. Rasanya diorang clear so far. Just ada yang cakap diorang tengah guna phone, so diorang tak boleh nak isi, type while watching this. Jangan risau, assignment ni sebab kita ada kelas yang ketiga. So as long korang isi lepas kelas ni pun tak apa. Yes. Yeah, cool. So, yang tengah fikir pasal idea ni ke, what product yang you nak buat, kalau tak boleh tulis dalam Excel ni, tulis dalam kertas juga sekarang. At least you can think of it. Now what we want to do is, we want to show you mereka. So, tempat kita Jane, dorang ada soalan. Please. Berkaitan dengan SWOT analysis, is it bersifat universal? Yes. So think of it generally dari sifat global, you know, like because sekarang ni market yang kita nak boleh buat bukan setakat, you know, just very regional saja, boleh buat global. So kalau kita tengok example dari Africa ke America, so no problem. Yeah. So the SWOT analysis is about your product. So think so like tadi saya ambil example ialah kasut berteknologi tinggi ya. Kasut ni mungkin dari segi opportunities is very new, tapi dari segi threats mungkin senang dicuri orang atau senang orang copy dan buat lebih murah. So kita boleh tengok apa what are the SWOT sifat-sifat yang kita kena masukkan lah. Okay, rasanya baru ada 7 soalan. Ya, Jay nak tunjuk apa mereka kan? Yes, so dalam time sekarang ni we are actually also tengah buat PPE. We are actually making some gowns, face shield dekat mereka dan kita nak tunjuk what is this business about, apa yang kita buat. So kalau you tengok first video saya dah explain lebih banyak pasal social enterprise, what is the NGO and all that. So now we're going to show you the space. Okay, jom. So dari sini kita boleh lihat
this one is a broken bicycle. Bicycle ni dah tak boleh pakai. Kita ambil balik bicycle ni, kita reka bentuk lain, kita tukar bentuk dia. Yes. So kita tukar bentuk dia, dah jadi macam exercise bicycle. Dan juga kalau kita connect yang ni kepada blender atau lampu, kita boleh menyalakan benda-benda ni. So kita panggil ni kinetic energy and is a renewable energy. So selalunya kita buat event, kita rent barang-barang ni. So satu daripada products yang kita ada, boleh dikatakan our energy bicycle. Okay, so this is one of it. Adik-adik boleh tengok dari sini pun, kita ada tengah cubalah, kita tengok buat prototype untuk kalau kat office you nak buat kerja, boleh buat kerja, you boleh kayu bicycle ni dan charge phone. Dan kita guna teknologi baru dengan ultra capacitor. Seminit you cycle boleh charge phone 10 minit. So kalau you kayu bicycle ni 6 minit, sejam boleh charge. Kalau office semua ada barang ni, siapa-siapa pun kalau ada power bank, ada phone, ada smartphone, semua nak charge kan. Lebih baik kita pakai energy sendiri. So this is ideas yang kita nak buat products for the future. Okay. So selain tu kita boleh tengok, this is our electronics lab. Sekarang ni yang saya cakap kita tengah buat PPE, so kita dah alihkan tempat ni untuk buat gown. So baju pakaian untuk doktor, untuk frontliners kita, kita tengah buat untuk mereka kat sini. Okay. You boleh tengok project yang kita buat macam ni, pakai tin dengan plastik botol, tapi design dia belum lagi cantik lah, kita nak cantikkan. Tapi dia pakai solar. Yes, so solar lights. Kita ada juga banyak peralatan kat belakang, tapi kita susah nak tengok sekarang sebab kita ada production. So let's go outside. Alright, so sini ialah tempat fashion kita. Go back. So, tempat fashion kita. Di sini kita buat bags daripada barang-barang terbuang dan juga barang yang rejected. So, kalau you tengok bag macam ni semua, bag ni dibuat daripada seat belt. Seat belt di tali pinggang kereta. So barang ni reject daripada factory, kita beli balik dan kita ubah dan jadikan dia bag. Tahan, memang tahan. Kalau kereta rosak, semua barang rosak, tapi tali pinggang tak rosak langsung. Okay, so memang tahan barang ni. So kita beli balik dan kita gunakan dia. Yang lain pun kita ada ialah pakai felt. Yang ni carpet. Carpet daripada events. So kita dapat balik carpet ni, kita stitch, jadikan dia bag atau pouch untuk dipakai. So material ni mereka buang, tak boleh recycle langsung. So kita dapat free material, kita jahit balik, kita buat bisnes dengan pakai barang-barang yang ni. Ada juga lagi satu material yang kita pakai. Kalau nampak ni, apa barang ni? Tak rasa. Yang ni banners. Okay, banner daripada event. Kita tengok kat luar, memang kena air, kena matahari pun kat sana juga. So dah habis event tu, tarik dah habis, dia orang buang. So kita pun ambil barang-barang ni dan kita buat benda baru. Okay, so this is all about fashion. So fashion industry ni memang teruk, memang banyak buat sampah. So kita nak tunjuk macam mana kita buat bisnes dengan menggunakan material yang lebih. Okay, jom. Sebelah sini kita juga ada kitchen. So kita buat kelas masak. Ada orang yang buat keropok semua, mereka nak tempatkan, nak buat banyak-banyak ni. So mereka boleh rent tempat kita ni dan buat packaging food mereka dan keluar dan jual. So kita punya tempat boleh dikatakan macam co-working space, tapi kita lebih suka lab working space. You masuk dalam lab tu, you buat kerja kat dalam. Tak ada you guna tempat kita. So membership kat sini pun free. Kalau asalkan you tahu guna tool semua, you boleh pakai kat sini. Tapi kena tunjuk yang you mahir dan boleh menggunakan peralatan ni. Okay, so kat sini fashion. Kalau you nampak kotak-kotak ni, kotak-kotak ni semua PPE yang dah siap. Kita dah buat gown, nanti saya tunjuk. So ini nak keluar
ke hospital ke tempat-tempat kat luar. Kalau kita tengok belakang ni. Sekejap, I bawa dia keluar. So yang ni pun, so daripada hospital pun kita tanya apa barang yang mereka perlukan. Time COVID ni, mereka cakap perlukan incubators. So kita pun sebagai designers, kita pun design ikut apa yang diperlukan. So kita buat macam satu pertanyaan dengan doctors, dengan hospital kat sana, apa yang mereka perlukan. So bila pesakit kat sana nak dibantui atau dibagi ubat dekat tangan ke, kat muka ke apa-apa, mereka letak piece ini ke atas dan boleh bekerja kat dalam dengan selamat. So yang ni pun mereka minta banyak design atau banyak pieces yang perlukan. So kita cuba 2-3 design. April di sini pun design benda ni. So I think the second atau third design baru okay. Sekarang kita buat banyak-banyak pieces ni dan hantar ke sana. So apa yang kita tengah buat ialah tengok mana peralatan yang diperlukan dan kita bina benda tu. Setakat ni, bisnes ni kita buat pertama kali, phase pertama kita buat sebagai donation. So orang bagi duit, kita buat terus. Tapi sekarang kita perlukan duit sedikit untuk be a bit sustainable. So sesiapa yang kerja, sekarang ni kita dapat community lain untuk membuat fashion dan membuat barang-barang ni dan membayar mereka sedikit. So kita mungkin ambil RM2-3, mereka dapat RM10. Kita pun tak nak ambil banyak sangat sebab tak bagus kan. Kita kena tak nak monopoli pun, tak nak buat bisnes sampai make too much money juga. So we want to make sure masuk akal, you know. Like okay, kita ambil sedikit, mereka ambil lebih sebab mereka yang buat kerja ni. Kita buat sales tapi kita buat yang benda-benda lain. So dalam bisnes pun kita kena lihat apa yang masuk akal. Jangan you charge jual goreng pisang RM5 satu biji. Mana siapa nak beli? Okay, so Jay, ada orang tanya, incubator tu guna kaedah apa? So kita guna laser machine kita dan potong akrilik mengikut size dan kita cantum dia sekali. Yes, so that's the style kita buat. Kita ada cuba dengan guna plastik lain, cara pasangan yang lebih murah atau style yang lebih senang. So lepas 2-3 design ni dah okay, kita dah mula menyebarkan. Okay, so you boleh tengok siapa-siapa yang masuk dalam kena register, ada station untuk semua orang berselamat, you know, pakai mask semua. Abang semua tak pakai, abang dengan April tak pakai mask sebab kita kerja sini hari-hari. So kita dah selesa dengan bekerja sama dah 2-3 bulan, so kita dah quarantine bagus lah. So it's okay, right? Tapi bila time keluar kita selalu pakai mask mesti. Okay, kat sini ialah packaging, final packaging yang kita buat. Okay, selepas dah sini kita nak masuk kotak dan masuk dalam. Kalau kita tengok example kat sebelah sini boleh nampak this is how the gowns will look like yang kita buat, right? So kat sebelah sini ialah tempat VR, okay, virtual reality. So kita ajar kelas macam mana nak menggunakan VR untuk masa depan kita. Banyak mungkin social media akan jadi macam ni, mungkin event semua akan jadi VR dan juga training sebab kita tak payah nak pergi ke tempat tu. Kalau nak buat apa-apa, kalau apa-apa rosak pun tak kisah sebab kalau simulation aeroplane tu crash pun tak apa, it's okay, you belajar dari sana. Dan mereka tengah buat, kalau you dah buat beberapa sesi training virtual, dah consider you pass already. So mereka dah meningkatkan taraf virtual reality ni, right? Memang seronok nak main VR. Okay, so jom ke sini. So here we have a few examples produk yang kita pernah buat, classes atau workshop untuk orang ramai. Yang ni pakai 3D pen, yang ni pun 3D pen. Now you can explain. Yes. Saya bagi April explain lah. So yang ini adalah 3D pen yang kita ada. So kita akan ajar macam mana you nak
lukiskan dari 2D, jadikan dia 3D satu shape macam ni. Dan selain tu, yang ini kita punya 3D printer, print punya. So dia akan meltkan plastik tu dan dia read you punya file dan dia print dalam 3D. Nanti kita boleh show you yang mesin tu. What's the material? Plastik. Dia plastik. Plastik. So dia melt plastik dan guna balik. Ada juga yang pakai benda yang macam apa, cornstarch kan? Corn dengan sugar cane. So sometimes some of the plastic dia orang boleh pakai barang yang sustainable. Oh, J. Yes. Diorang ada tanya, kelas ada buat kelas tak untuk buat bag? Kelas painting. Buat bag fashion Macam you tunjuk tadi tu. Ada kelas. Kita ada kelas dengan workshop. Workshop you belajar buat satu barang saja. Tapi kalau buat kelas, you akan belajar skills and all the techniques. You boleh buat banyak design sendiri. Mungkin nak buat baju ke, nak buat bag lain macam. You boleh explore kat sana. Okay. I think kita boleh start our class for today. Okay, cool. Cool. Come, I just want to show one last thing mainly. So this is our area mana kita nak sanitize all the products. So you nampak semua packs and all that kat atas, kita gantung kat sana. Lepas tu kita akan shoot UV ni untuk sterilize semua barang. Alright. So now you can see some of the ideas atau products yang kita ada kat sini. These are some of the examples. So mungkin you all also can start having your ideas. Kalau you nak tulis kat chat sini apa idea pun boleh, but lebih bagus kat dalam Google Drive lah. Alright. Oh, ada orang tanya macam mana barang-barang tu dijual dan macam mana harga barang ditentukan? Barang kita yang kita ada sini, kita kena tengoklah berapa lama file dia, materials, labor, semua kita akan calculate dan bagi tahu berapa harga dia. Tapi untuk adik punya assignment activity, no need to worry about harga semua. So that's why I said yang activity punya idea boleh dalam beribu-ribu, berjuta-juta ringgit punya kereta boleh terbang punya nak buat, boleh, no problem. Asal ada nama produk tu, nama company you. Alright, okay, so we can start lesson number 2. Yes, okay, so first lesson tadi kita buat pasal branding. What is branding? So kena teori sikit, you know, memahami apa itu yang kita nak buat. Baru saja bila kita nak buat produk kita dah buat planning, you know. Every business also kena ada planning dia mula-mula. Alright? So selepas dah ada dah merancang pasal brand kita ni, kita boleh baru masuk pada design. Dan kita banyak nak fikir pasal design ni. Sebab there's a few criteria yang kita boleh fit untuk branding kita. Alright? So, yang tadi kita cakap pasal penjeramaan, ada 4 jenis penjeramaan. Penjeramaan produk, peribadi, geografi dan corporate. Okay? So, your products also mungkin ada dalam lingkungan ni. Right? So now, we're going to talk about jenis logo. Sebelum saya start, saya bagi satu overview pasal apa yang akan cover dalam lesson ni. So kita akan go through apa jenis logo, apakah warna yang akan bagi menunjukkan apa emosi yang sesuai untuk business you, apa typography dan juga apakah shape yang kena digunakan. Dan juga satu lagi kita akan show macam mana nak guna Canva untuk buat design you. Dari tadi you buat punya nama logo, nama company dan semua tu. So first sekali ada 3 jenis logo. Satu dia hanya ada teks. Contoh yang bagi sana adalah Google. So dia senang diingat dan dia sesuai kalau you punya company nama dia panjang sangat. Macam
Kentucky Fried Chicken. Tapi yang selalu kita panggil KFC kan. So yang itulah satu contoh yang sangat baik kalau nama you panjang sangat. Dan satu lagi adalah dia ada teks dengan simbol dia sekali. Dan yang kalau logo yang macam ni dia lagi baik sebab orang akan senang kenal you punya simbol dengan you punya teks tu. Dan mereka akan faham apa yang you buat, apa servis yang you akan bagi dan sebagainya. So, yang ini lagi versatile juga sebab kalau you sudah semua orang sudah kenal you punya brand, you boleh tukar jadi dia hanya ada teks macam Nike dia ada teks saja punya atau dia ada logo saja punya. So yang itu yang kebaikan dia. And satu lagi itu simbol sahaja. So kalau you guna yang simbol sahaja, dia punya simbol tu dia kena ada cerita dekat belakang. Kenapa you guna simbol ini, macam mana dia nak kaitkan dengan business you dan sebagainya. So you kena pilih picture atau simbol yang memang sesuai untuk business you lah. Ya, sebab kalau kita tak kenal Apple, kalau nampak Apple macam ni, saya ingat ni kedai buah ke, kedai makan. Ya, betul. Tapi sebab branding mereka begitu kuat, kita dah kenal lah ni Apple. Ya. So, next. Warna dengan emosi. So, macam mana warna akan mempengaruhi emosi itu? So, satu contoh, ya grey color, dia akan menunjukkan dia memang calm, neutral dengan dia ada kelas sikit lah. Macam you boleh tengok Mercedes, Apple, Swarovski. So, dia memang macam luxurious sikit lah. Dia bagi kita perasaan apa bila kita tengok warna-warna ni. Kalau kita tengok merah memang nampak macam ganas, penuh excitement dia orang cakap. So perkataan ni semua just a few examples tapi ada lebih banyak daripada ni. Kalau you explore color yellow, apa perasaan yang akan ada lebih daripada karakter yang kita dah bagi kat sini. Ya, kalau biru kita tengok trust, dependable, strength. So kekuatan. So you boleh tengok macam mana nak gunakan warna untuk image atau logo yang nak gunakan. Dan untuk tambah sikit, mereka juga cakap warna yang kita pakai hari-hari pun ada juga emosi. So kalau you pergi interview baru, kalau you pakai warna hijau atau putih, mungkin tak begitu bagus. Mereka cakap pakai biru atau merah. Rasa lebih you ada confidence juga. So you boleh gunakan warna bukan dari segi sana saja, tapi dalam your own daily life. Yeah. So sini you boleh go through lah semua ni atau actually boleh Google. Dia memang ada satu chart yang besar bagi semua color, apa emosi yang dia represent dan sebagainya. Dan juga untuk aktiviti hari ni, you akan fikir pasal warna yang you nak pakai. So mungkin 2 atau 3 warna saja yang perlukan. Some people mungkin ada satu warna saja dia orang nak pakai. Boleh juga. Tapi selalu you tengok mesti ada 2 lah sebab ada kontras dia kan. So mungkin putih dengan biru. Tapi recommendedly tak akan lebih dari 3 warna lah. Sebab dia nanti terlalu confusing. Memang confusing. Betul. Kalau McDonald's ada color lagi satu mungkin kita tak akan tahu lagi. Ya, betul. Okay. So sini ada yellow, dia akan tunjuk you optimistic, dan ada orange dia tunjukkan sangat friendly, cheerful, dan yang merah tadi sudah cakap, dan yang purple ni dia selalu bagi kreatif punya agency ke business ke something like that. Dan juga ada warna-warna lain yang kita tak cover juga. So kalau you orang nak gunakan warna itu boleh juga. Maybe just kalau nak buat satu komen pun kat sana, saya pilih biru sebab warna ni lebih kepada trust dan apa-apa, boleh juga kalau nak huraikan. Ada soalan, Adam tanya, adakah warna-warna primary akan mendapat lebih perhatian dari warna-warna yang lain? No difference. Tak payah saja nak ingat pasal warna primary sebab the primary colour pun ada juga different shades dia. Tahu? So the shade of lighter red dengan brighter red pun ada juga emosi yang akan timbul.
So what we did is we give you the basic yang ni warna yang you boleh pilih. Kalau adik-adik nak explore lebih warna, boleh juga. But I would kena explore sikit lah. Kena guna Google sikit untuk warna tu dan tengok apa emosi yang ada. Okay. So bila branding besar-besar ni, company besar-besar ni pun, bila mereka nak start pun mereka akan investigate pasal ni. So ada juga kerjaya dalam sana, ada juga designer, semua mereka akan belajar ni di college. So adik-adik kalau berminat pasal design, nak belajar pasal macam mana nak buat branding, nak buat colouring semua, this is all what dia akan cover lah. Okay, so we will continue on. Kalau apa-apa soalan, please feel free to masukkan dan kita akan cuba menjawab dia. Alright? So yang next tu adalah bentuk, macam mana bentuk mempengaruhi emosi. So yang contoh yang dekat sini ada gap. Gap punya you boleh nampak dia punya shape tu, dia segi 4 kan. Dan dia punya word pun dia straight saja. So yang ini dia menunjukkan stability dan dia menunjukkan balance juga. So kalau you tengok yang Nike, dia ada satu tick kan. So dia nampak dia ada satu macam direction pergi satu menaik ke menurun ke, you know. So you boleh bagi you can tell dia macam sporty, dia moving, dia bukan benda yang stay still saja. So kalau you tengok yang Apple tu, dia memang satu biji macam tu saja. So dia nampak unity, friendly dan sebagainya. So yang inilah macam mana bentuk akan menunjukkan apa emosi yang dia bagi tu. Ya. So kita tengok dari sini pun ada 3 jenis bentuk saja yang kita tunjukkan. Tapi bentuk ada banyak jenis. Ada yang ada bintang, mungkin ada hexagon, pentagon, all those kind of shapes pun ada juga emosi dia. So bila kita nak design logo kami nanti, kita boleh fikir pasal tu. Nak gunakan apa shapes. Macam mana? Yes. Dan kalau you nak gunakan shapes lebih daripada yang kita tunjukkan kat sini, boleh. Again, try and a bit search apa emosi yang akan menimbul daripada gunakan bentuk lain selain yang kita explain kat sini. Next. So next ialah font, jenis font. So sini ada 4 jenis font. You boleh nampak yang first sekali dia macam Times New Roman. Dia akan traditional sikit. So kita guna font yang macam ni dekat professional atau sangat formal punya business. You nak orang tahu you sangat professional dan you buat benda macam sangat trustworthy dan sebagainya, you guna font yang ini. Yang ini kita boleh nampak banyak dalam newspaper, something like that. Dan selalunya kalau buka Microsoft Word semua, dia terus Times New Roman. Sebab ini yang klasik lah. Yes. So yang second, yang itu sans serif font, dia modern sikit. Sekarang banyak orang guna sebab dia simple, dia nampak macam sleek sangat, something like that. So dia memang clean punya. Dia punya semua line tu dia clean. Dia tak ada macam sini ada tick sikit, sana ada tick sikit dan sebagainya lah. So yang third sekali, yang itu dia typography, dia macam handwriting. So yang ini dia boleh menunjukkan sangat fun, dia informal dan juga dia ada tunjuk sedikit macam perempuan, feminine. So yang ni banyak digunakan dalam aksesori, jewelries dan sebagainya. Tapi kita boleh nampak tulisan ni pun dia lebih seronok, you know, for kids pun boleh, you know, memang fun. Dia ada emosi yang dia orang bagi, memang lebih menyeronokkan. Okay, so yes. So yang last sekali tu dia lain, dia sangat lain daripada yang 3 tu. So yang ini dia bagi sangat bold punya statement. Dia like you boleh guna macam dalam you nak orang like ingatkan you punya brand, you boleh guna font yang macam ni. Dia berani sangat lah, you boleh tengok dia lain. Mungkin untuk barang-barang safety, untuk we call hardware punya device semua, mungkin you nak pakai lebih kepada tulisan yang lebih bold atau lebih daring, you know. So mungkin dia akan menggunakan design ni. So font pun ada juga lagi banyak font kan. Kalau you tekan dekat Google Docs atau Microsoft Word punya font, dia ada banyak jenis font. So kita kena pandai nak pilih juga apa font yang kita gunakan.
Dan font ni yang apa yang kita akan tulis jenama kita. So sometimes font tu mungkin perkataan I tu mungkin titik dia tak nampak. So kalau tak nampak, design tu mungkin you takkan pakai sebab you nak memang senang orang baca. Sebab I ada nampak yang A dengan O pun tak tahu mana nak bezakan. So kena tengok mana satu tulisan nak pakai. Saya cuma nak share sikit, saya ada nampak satu documentary about designers dan this lady, dia kerja dia buat font saja. So dia designer font. So setiap company yang nak keluarkan apa-apa branding, dia akan bagi dia idea dan design dengan mereka. So dia punya font memang dia guna macam kaligrafi sikit, tapi semua font dia customize. Sebab font-font ni kalau kita tengok dekat online semua, dia dah bagi dah free. Tapi yang company macam ni semua, dia akan bayar orang seperti ni untuk mereka design font sendiri, custom font untuk mereka, untuk identity mereka. So kalau adik-adik pun minat menulis atau tulisan macam ni pun, boleh juga belajar pasal font, macam mana nak tulis macam ni. It's quite interesting. So yang ini adalah sedikit contoh macam mana font tu tunjukkan emosi. Yang sini ada stability, ada strong. Yang friendly ni you boleh nampak dia chubby sikit, dia bulat-bulat, gemuk-gemuk. Yang ini dia akan tunjukkan friendly sangat. So banyak toys punya company mereka guna word-word yang macam ni lah. Dan ini elegance dan inilah yang classic or traditional one. So kalau tengok, kalau guna elegance tu budak kecil, memang tulisan mereka nak baru belajar. Kalau dia nak belajar pasal ni semua lagi, dia orang takkan tahu. So lebih pada friendly atau strong dia akan pakai lah. Betul. So yang next sekali kita akan share macam mana fotografi dengan gambar menunjukkan emosi. So yang ini apa kan, perasaan you nampak bila tengok image macam ni? Dia rasa macam tempat dia macam mana? Dia tengah highlight apa benda ya. Tak begitu loud atau terlalu banyak benda yang tengah berlaku kan. So yang ini adalah National Geographic. Dia punya gambar dia menunjukkan hidupan liar dan tempat yang luas. Dia nak highlight tempat tu sebab kalau kita tengok Afrika dengan Switzerland mungkin lain kan, dia bersalji kat sana, kat sini lebih kepada forest atau nature mereka yang sendiri. So yang next, apa yang you nampak dari gambar ni? So kalau kita tengok pun dari tick kat sana dengan Nike, kita dah tahu ni peralatan sukan Nike for sure. Dan mereka lebih highlight kepada kekuatan, kelajuan dan semuanya lah. Very aktif, selalu aktif, selalu ada sesuatu yang tengah movement, you know, dia boleh rasa movement dia. Dia bukan setakat dia lari, tapi lari dengan begitu kuat sampai ada efek semua macam tu. So that's what Nike strategy mereka. So yang ini apa perasaan you nampak bila tengok macam ni? Simple. Very simple kan? Very easy. So mereka panggil ni minimalistic. Design macam ni pun senang. Dia bukan saja tulisan, dia juga ada image juga sometimes. Tapi they use a combination of a few things, tapi dia gunakan sedikit saja. Tak banyak. Dia akan tulis panjang-panjang essay, karangan semua. So yang ni memang bagus untuk personal business. Also kalau satu saja produk yang you ada, you takkan nak tulis pasal benda-benda lain, you nak just simply kita buat pen yang terbagus. Satu pen ni for life. Kalau takkan hilang pun, mungkin ada GPS dalam pen tu pun. So you boleh fikir pasal macam mana dia nak advertise pasal benda ni lah. Okay. So yang ni apa? Kedai makan ke, tempat mana? Travel lah. Travel. Nampak macam travel. Yeah. So ni Airbnb. So dia akan nampak macam mesra sangat dan banyak orang dan sebagainya. Dan juga kita boleh share sikit, Airbnb pun dulu memang susah orang nak masuk ke dalam nak tinggal kat tempat orang, tapi bila lebih mereka gunakan idea untuk mengetahui apa yang clients atau customer mereka perlukan, mereka lebih mereka nak confidence. So bila gambar dia lebih menarik, so dia orang hire professional untuk Airbnb untuk ambil gambar rumah.
So baru orang nampak, oh okay. Sebab kita kalau ada yang tak tahu buat fotografi, kalau kita ambil gambar, kita ambil macam tu je. Yeah. Tapi mereka tahu angle yang mana satu yang mereka perlukan. Selalunya Airbnb kita nak, kalau tinggal tempat, kita nak tahu tandas dia bersih ke, tempat apa, utilities yang ada. So semua itu mereka tolong orang ramai buat post Airbnb dengan lebih baik. Dan business mereka pun mula menjadi baik juga. You want to talk about? Okay, so sekarang ni kita nak masuk aktiviti kita, alright? So dalam aktiviti ni, we are going to make a mood board atau papan mood for your products. So first things, yang tak ada lagi produk atau perkhidmatan, cuba tulis atau dapatkan apa produk dan perkhidmatan yang you nak buat. Lepas tu kita nak you all ke sini. So you boleh tengok latihan pendek yang kita ada kat sini. First thing you kena ada, we want you to get an image for your product. So mungkin kalau kedai kopi atau kasut terbaru, atau basikal yang paling bagus di dunia ni. So dapatkan satu image untuk tu. Mungkin basikal, mungkin tayar roda saja. You fikir apa yang menarik, yang you ingat you akan gunakan bagi logo. So tak ada yang betul, tak ada yang salah. You kena ikut kreativiti, tapi kena masuk akal jugalah. Jangan tempat basikal you taruh sana kasut saja. Memang dia orang susah nak faham lah. Yeah. So you kena tengok macam mana. Mungkin basikal you nak letak handle dengan basket. Orang boleh tahu, oh okay ni basikal. Okay, so ingat pasal tu. Teks untuk tu, teks tu ialah your tagline. Your tagline. Contoh kopi yang baik atau mungkin kopi yang asli. So something like that. Kopi asli semula jadi atau apa-apa. You fikir sendiri macam mana. Benda yang boleh tunjukkan you punya nilai dekat you punya brand. Alright. Dan juga warna. Warna kalau 2 warna pun boleh. Kalau 3 warna pun okey. So 2 warna pun okey. Make sure warna tu bila kita tulis pun kita ikut warna. Sebab warna biru dia ada biru muda, biru pekat pun ada. So cuba follow that. Untuk gambar ni kita boleh pakai Google, Pinterest atau Freepik. Sebentar lagi kita akan tunjuk macam mana nak gunakan Freepik. Dan juga ya Canva. Canva ialah software kita nak edit foto tu. So sebelum kita edit, kita perlukan dapat gambar-gambar ni. Alright? Kita nak tunjuk, sebelum kita start latihan ni, kita nak tunjuk sedikit pasal Freepik. Sebab Freepik ni sebagai corporate atau organisation macam kami, kita pun guna Pinterest dengan Freepik. Sebab dia senang nak pakai. Untuk Canva pun kita ada pakai untuk design poster-poster kami. Dia semua ni benda-benda free, platform free yang you boleh pakai. Saya lebih suka kalau kita pakai Pinterest atau Freepik sebab Google dia memang kalau you cari image mungkin graf keluar, benda-benda lain keluar. So kalau kita guna Pinterest dengan Freepik lebih bagus untuk dapat image kita untuk hari ni. Right? So yeah. So normally kita akan guna Pinterest untuk cari contoh gambar. Tapi yang gambar-gambar yang kita dapat dari Google atau Pinterest, kita tak boleh nak gunakan untuk business. Sebab benda-benda semua yang dekat website tu dia ada royalty. Maksud dia owned by someone. So you tak boleh guna macam tu saja. Tapi kalau you search dari Freepik ataupun Canva, dia ada bagi tahu yang ini dia royalty free. Maksud you boleh guna dekat mana-mana saja. So you tak akan kena sue like dari orang lain lah. Ya, tapi sebab kita buat demo untuk hari ni, kita buat latihan, it's okay to look at that. Tapi that's why it's better kalau kita pakai Freepik dengan Canva sebab dia lebih real. Okay? More real to what businesses tengah buat sekarang juga. Betul. Sebab kalau kita nak hire designer, nak design satu logo memang mahal juga. So company-company, syarikat-syarikat sekarang pun dia orang pakai platform seperti ini. Okay, so sebelum kita mulakan latihan, kita nak tunjuk macam mana Freepik bekerja, digunakan. So betul. Skip this one first. Okay. So
So nanti you orang boleh try, you just search free pick, ini nama dia, dan pergi dia punya website. So dia senang nak guna saja. Dekat atas ni you boleh nampak dia ada kolom untuk tulis you punya keyword kan. So you letak you punya keyword dan dekat yang sini you nampak dia punya filter. Maksud you boleh pilih apa file yang you nak. So make sure you ambil yang free lah. Yang premium ni you kena bayar loh. So yang dekat kategori you boleh nampak dia ada vector, photos, Photoshop dengan icons. So yang kita recommended dekat sini you boleh download vector file, maksud dia lines. Dia bukan gambar saja tapi you boleh like klik dia satu-satu. You boleh nampak dia ada different layer. Yang itu vector file. So untuk design selalu kita pakai vector files ni sebab kita boleh modify dengan senang. You boleh edit. So selalunya kalau kita nak buat design dapatkan vector files. So ada foto, semua orang tahu, dan Photoshop. Tapi dekat kelas ni kita tak recommend sebab Photoshop kena bayar kan. Yes, license untuk pakai software Photoshop memang kena bayar. So kita pakai yang free. Tapi kalau you ada Photoshop atau Illustrator, you kena tekanlah PSD ni. So you boleh download file dia sudah memang file type untuk tu. So yang last sekali itu icon. Maksud dia ada logo lah, simbol lah, dia dalam black and white or something like that. Dia simple sikit punya. So maybe untuk your assignment ni boleh pilih vector dengan icon. Ya, tak payah foto sebab foto tu macam backdrop. Macam you tengok yang kita tengah buat ni, kita tengah cuba dengan foto kan. Ya, example slides kita sekarang ni untuk foto. Tapi untuk assignment you kena pilih vector dengan icon. Filter. Yes. Yeah, so once you click dekat yang gambar yang you nak, so you download sajalah, dia akan keluar dua option yang make sure you ambil yang free. And then satu lagi benda yang you kena ingat ialah kalau you non-register, dia 3 free download sahaja dalam satu hari. Tapi kalau you register dengan you punya Google email ke, your Facebook ke, you boleh download 10 free. Ataupun you bayar then you boleh buat like banyak. Lebih daripada so kita nak limit jangan download lebih daripada 3 nanti susah lah. So make sure you memang tahu apa yang you nak dan you dah compare semua tu yang ini lagi bagus then you download. So once you download dia akan download pergi you punya komputer lah. So kenapa kita suggest yang free pick? Sebab dalam Canva dia ada juga bagi icon dan gambar yang free, tapi dia limited. Tak kalau begitu banyak. So kita nak bagi you lebih banyak option sikit, so you boleh guna free pick. Okay, selepas dah dapat image ni, baru kita akan mulakan Canva. Alright? So ini nama dia, you boleh search dekat Google dan you pergi ke website dia. Dalam website ini you boleh nampak dia ada banyak setting dekat sini like lain punya contoh template lah. Semua template. Dan kita kena start dulu dengan logo, buat satu logo sendiri. Sebab kalau tak ada logo kita tak boleh buat poster semua tak boleh. Kita perlukan logo itu untuk membuat semua kan. So untuk start first part kita akan buat logo. So once you click dekat logo, dia akan keluarkan page ni. You boleh nampak dekat atas sama dengan free pick tu, dia ada kolom letakkan you punya keyword. So keyword ni you boleh ambil dari tadi kita bagi punya exercise tu. Apa nama you punya company, mungkin dia makanan, then you search lah food. Kalau kasut tulis shoe. So something like that. So you boleh dapat sini examples jugalah. You boleh nampak examples yang dekat. Tapi kita lebih perlukan kalau you pilih dari free pick kan. Sudah ada kita boleh load gambar ke sini juga. Dekat Canva. So dekat sini you boleh tengok sikit lah. I mean like bagi untuk inspiration you ke apa-apa you boleh search je. Kalau food then dia akan nampak semua kategori untuk food or something like that. Dan dia akan bagi design samples pun macam mana nak logo kat sini ke, tagline kat sini, semua dia akan ada kat sini. So you boleh pilih mana satu template yang ada dan ataupun you create sendiri. Atau you create sendiri. Yes. So dah dekat yang filter
atas ni you boleh actually select you punya color, apa color yang you nak, then dia akan keluar semua example atau template yang related to the color that you Sebab pilih. template ni dia akan tukar sendiri. Kalau you pilih hijau, biru, merah, dia akan tulis yang Dia logo akan sama tunjuk. tu, tapi dia tukar untuk warna yang you perlukan untuk design you. So dekat sini you boleh cari you punya inspiration atau dia macam dia similar dengan apa yang you nak buat, you boleh ambil sajalah. Then you boleh edit like nanti. Dan semua ni free. So sesiapa pun kalau nak design, tak payah nak beli apa-apa pun, you boleh start satu company. Kalau ibu bapa atau adik-adik punya abang pun ada company, mungkin you boleh tolong mereka untuk design satu logo untuk mereka. So yang dekat sini kita dah klik dalam satu logo, then dia senang saja kalau you nak tukar dia punya icon, dia punya text dan size dan semua, you klik dekat dia, so dia akan keluar yang box ni, so you boleh adjust lah like accordingly. Ya, boleh size, resize, boleh keluarkan image. Lepas tu you nak replace image dengan yang you dah download dari free pick, you boleh replace. So yang dekat atas ni pun ada sikit setting yang kalau you nak delete, you klik dekat icon, then you pergi yang tong sampah ni, then dia akan delete. Kalau nak add file macam mana? Kalau nak add file, dekat sini. So Upload. sini ada upload. So upload ni you boleh klik dan upload yang icon yang you dah download dari free pick tu, dan masuk dalam dekat sini lah. So yang ini saya buat, like once you masukkan, you boleh adjust dia punya size, like letak pergi tempat yang you fikir like suitable. So dekat dia punya text tu, you boleh tukar kepada you punya brand punya nama, dan inilah ikut font size dia pun, inilah size dia dengan font style dia pun. yang dekat nak, sini. yang ni nampak macam traditional, boleh dikatakan macam Times News Roman, bukan Times News Roman, macam ini Sense. dia modern sikit. Modern sikit. So yang dekat bawah pun you boleh letak you punya tagline. Yang contoh sini like home cook, a taste of home. So something like that. Selain daripada icon, you ada juga elemen you nampak dekat sini. Dia macam you boleh letakkan shape, you boleh cari line yang you nak atau border or apa-apa sajalah. You boleh try to explore semua yang tepi yang dekat sini, semua elemen tu you boleh explore sendiri dan letak. So yang contoh yang kita bagi sini, saya cari shape yang interesting. So saya ambil shape ni letak. So dia ada letak dua shape, dia layer dengan different lain punya warna untuk nampak dia interesting sikit. Like kalau tak ini yang dia macam boring sangat kan. So bagi orang tu senang nak recognize, you boleh guna warna yang tadi you dah pilih. So dekat sini dia nampak dia macam friendly, dia macam home cook kan, dia natural, so saya guna hijau, something like that. So semua warna-warna ni dia ada kenapa you nak gunakan, apa yang you nak tunjukkan. So make sure nanti you fikir you punya elemen tu, make sure you bagi tahu jugalah dan gunakan dalam you punya logo tu. So dekat sini you boleh tukarkan warna. Kalau macam dia punya shape ni, you boleh klik dan you just tukar warna dekat atas sini. Dan dia punya transparency pun you boleh tukar. Yang saya buat dekat sini ialah saya buatkan dia macam ada shadow. So saya buatkan dia macam 10 ke something like that. So dia macam ada shadow, dia ada layering sikit. Dan selain tu dia pun ada kategori yang background. You boleh gunakan, kalau you nak putih punya, you boleh leave it blank. Kalau blank pun lebih tak payah nak ada background. Kita just showing you some examples of how to make logo ni, tapi untuk logo selalunya just logo saja kan. So kita nak you all also to try and explore all this. Don't worry, bila kita dah start assignment pun kita akan buat sama sekali. Kita pun akan buat lagi satu logo, so you can see step by step dan ikut juga. Dan you boleh tanya sajalah kalau ada soalan ke, tak tahu macam mana guna or something like that. So yang ini end product yang saya buat lah. But This is just an example yang kita dah buat. So dalam Canva dia ada, kalau you guna percuma punya account kan, dia tak akan
You boleh nampak dekat sini kan dia ada satu crown. Maksud you kena bayar lah. Kalau you nak dia transparent, you kena bayar. So yang sini saya recommend you guna yang website ni. Dia boleh tolong remove dia punya background. So that nanti you buat you punya poster ke apa, dia tak akan ada background putih ke atau background yang colour lah. So selalu yang tu sebab bila kita download, kalau transparency dia ialah bila dia tak nampak belakang dia. Kalau tak, selalu kita buat logo ni dia akan kotak, means dalam kotak, dan kotak dia putih. Kalau background you hitam, bila letak sini dia akan nampak kotak ni. Sepatutnya you nak nampak dia kat dalam saja. So yang tools yang ni kalau you nak pakai boleh. Kalau you ingat tak apa, you nak dia punya you nak shape. dia punya shape macam tu, no problem, boleh pakai. Boleh juga. Ya. Ya. Tapi yang sebab contoh dekat sini dia kan bulat-bulat sikit. So kalau you ada segi 4 dekat tepi dia nampak pelik. So dia memang depend dekat you punya design sendirilah. Kalau you punya word kotak then okay lah, dia tak akan nampak pelik. So you boleh consider lah kalau you nak guna. So kalau you nak download, you tekan yang dekat atas butang ni, then normally kita akan download PNG lah. PNG file is file untuk image ni. Yeah. Okay, selepas tu nanti kita akan share additional things. Jay, Yes. ada orang tanya, logo perlu sama dengan produk ke? Logo perlukan, I mean kena matching sikit lah. Kena senang nak kaitkan. Sebab logo tu memang dia macam you punya seorang punya image lah. Once orang nampak orang pakai baju macam mana, you boleh bagi tahu oh ini orang profesional, dia buat bank or something like that. Atau you nampak dia oh dia designer lah, nampak something like that. Tapi just try to match a bit lah. So kalau you buat food shop, adalah mungkin utensils food, jangan utensils apa ni kerja kayu. Yeah. So make sure to pilih. Dia kena logic sikit lah. So just make sure to have that. Now the video. Oh.